Kata ulama, mukjizat para nabi kadang-kadang diberikan perkara luar biasa seumpama itu kepada para wali Allah sebagai satu karamah. Kalau Nabi Ibrahim AS tidak dibakar dalam api menjadi sejuk dan selamat, dia tak terbakar. Ada salah seorang umat Nabi SAW yang tak terbakar disebabkan karamah dia. Ada dalam contoh dalam kitab, saya tak ingat nama dia. Nabi SAW syukur ada di kalangan umat aku dibakar api oleh musuh, tapi dia tak terbakar kerana dia karamah bagi dia sebagaimana satu mukjizat kepada Nabi SAW. Dan kalau kita baca surah Ali Imran, kita jumpa Sayyidatina Maryam duduk dalam bilik mihrab dia beribadat, ada makanan dihantar oleh Allah kepada dia. Nabi Zakaria tanya, "Mai mana makanan ini?" "Allah hantar dekat saya." Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat wa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat itu, kalau tak silap, Nabi SAW pernah masuk bertemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tanya, tengok-tengok ada makanan. "Mai mana makanan ni wahai Fatimah?" "Allah hantar dekat saya." Maka Nabi SAW sebut, "Saya bersyukur kepada Allah kerana Allah bagi kepada umat saya satu karamah sebagaimana yang diberikan kepada Sayyidatina Maryam." Dan kita baca dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW dalam perjalanan Isra bertemu dan melihat Nabi Musa AS bersembahyang di dalam kubur Nabi Musa. Itu mukjizat. Imam Baihaqi karang satu kitab, nama dia, tajuk kitab itu Hayatul Anbiya fi Quburihim, kehidupan para nabi di dalam kubur mereka. Dan hadis ditulis dalam kitab itu, Al-Anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi hidup dalam kubur mereka, mereka bersemayam. Maka itu satu mukjizat yang dikurniakan kepada para nabi walaupun setelah wafat. Maka ada satu kitab tajuk dia, karamah kepada wali Allah boleh berlaku walaupun setelah mati. Sebagai contoh, dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat berjuang, dia dibunuh, dia minta pada Allah tolong jaga mayat dia kalau dia dibunuh daripada disakiti oleh musuh. Musuh tak boleh buat apa sampai dia mati. Ada Sahih Bukhari, hadis sahih. Baik. Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, tebal dia jumlah dia 28 jilid karangan Imam Zahabi. Panjang macam ni. Saya beli buku lama, lama-lama sekali buang sama labah. Baca tak ada. Dalam kitab tu ada sebut, dalam kitab Hilyatul Awliya ada sebut seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Sabit Al-Bunani rahimahullah. Dia ni anak murid kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas khadam Nabi SAW dan sahabat. Masa dia bermusafir di dalam satu perjalanan, ketika pulang daripada musafir, dia meninggal dunia dalam perjalanan. Maka dimandikan dan dikafankan serta disembahyangkan mayatnya, kemudian dikebumikan di tengah perjalanan itu. Bila dia kambui mayat dia menempuh perjalanan beberapa langkah, dia tengok keliling depa kawasan ni, kawasan binatang buas banyak. Harimau pun ada, singa pun ada. Kita biar tanam mayat dia tani saat ni, harimau mai korek makan mayat dia, kacau. Depa bincang, kita tak payah tanam ni, kita korek, ambil mayat dia, kita pergi tanam lain. Depa korek balik kubur, buang tanah, bata atau bahan dia tutup tu, dia pakai. Tengok-tengok mayat tadi diberikan kelebihan bersembahyang di dalam kuburnya. Dia kambui balik kubur tu, lari balik pergi jalan rumah, jumpa anak perempuannya. Tanya dia, apa amalan almarhum ayah kamu masa hidup dulu? Anak dia tanya, "Awak, kami terlihat dia boleh sembahyang dalam kubur. Kubur dah jadi luas, dia boleh sembahyang dalam kubur. Padahal dia mati lah." Maka kata anak dia,
ayah aku orang yang kuat ibadat, qiyamul lail tiap malam. Di antara doa yang dia baca selepas sembahyang tahajud, ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau mengizinkan seseorang boleh bersembahyang di dalam kuburnya, maka izinkan aku bersembahyang di dalam kuburku setelah aku meninggal. Akhirnya Allah makbul doa dia. Nama siapa? Sabit Al-Bunani rahimahullah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, kita mengaji Sunan Tirmizi ke apa, kita akan jumpa nama Sabit Al-Bunani rahimahullah. Banyak lagi kisah yang ulama sebut. Perjalanan Isra Mi'raj ditempuh dalam masa yang singkat. Perjalanan Nabi Sulaiman AS ditempuh dalam masa yang singkat. Yang tu nama apa? Yang tu nama mukjizat. Perpindahan tempat duduk Puteri Balqis daripada Yaman ke Palestin berlaku dalam masa tak sampai sekelip mata. Itu nama karamah kepada seorang menteri kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, qabla an yartadda ilaika tarfuk, aku nak pindahkan tempat duduk Puteri Balqis daripada Yaman ke Palestin sebelum mata kamu kejit. Akhirnya nampak depan mata. Itu nama dia karamah kepada wali Allah. Perjalanan yang jauh disampaikan singkat kepada Nabi, nama dia mukjizat. Kepada wali Allah, nama dia karamah. Di dalam kitab Syazaratuz Zahab fi akhbari man zahab, diceritakan tentang Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti ni karangan kita, ada ulama kata 600 jenis, ada ulama kata 300, ada ulama kata 700, ada ulama kata 1000. Sampai digelar sebagai Ibnul Kutub, anak kitab-kitab. Mak dia melahirkan dia dalam perpustakaan ayah dia. Masa umur dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, didukung dia masuk dalam majlis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang kitab Fathul Bari. Al-Hafiz Ibnu Hajar bagi ijazah kepada dia masih budak kecil, umur 2-3 tahun, bukan tahu apa. Dapat ijazah Imam Ibnu Hajar, dapat berkat salah seorang guru dia Ibnu Hajar. Akhirnya dia jadi pengarang kitab yang besar, hebat. Banyak kitab dia. Yang terkenal tempat kita Tafsirul Jalalain. Tempat kita Tafsir Jalalain Imam Suyuti. Salah seorang lagi Jalaluddin Al-Mahalli. Satu masa di waktu Qailulah, waktu tengah hari, dia kata kepada hamba dia kata kepada murid dia, kamu puasa dah nak pergi Mekah? Nak pergi, jom kita pergi doa. Nak pergi, jangan duit tak ada kan? Tak apa, hang nak pergi, mengaku nak pergi, hang ikut aku. Hang pegang tangan aku, hang pejam mata. Maka dia pegang tangan Imam Suyuti, dia pejam mata. Langkah ikut aku. 1, 2, 3, dia bilanglah hati dia berapa langkah nak sampai. Habis 27 langkah, Imam Suyuti kata celek mata, duduk di Ma'la. Karamah Imam Suyuti daripada Mesir pergi Mekah 27 langkah. Ma'la kawasan kubur, makam Sayyidah Khadijah di situ radhiyallahu anha. Ziarah kubur Ma'la, masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, minum air Zam-Zam. Lepas tu tanya pula, sembahyang minum air Zam-Zam. Tanya dia, kata kat dia, kita tunggu sampai asar. Lepas tu masuk asar, lepas sembahyang asar berjemaah dengan imam Masjidil Haram. Lepas sembahyang asar, Imam Suyuti tanya dia pula, hang nak balik Mesir kah, hang nak duduk di sini? Kalau hang nak duduk sini nak buat haji, aku tinggal, hang duduk sampai haji. Dia membijak, patut pasport antara bangsa untuk bawa. Dan bantu mana pasport, duit pun tak ada. Dia kata saya nak balik dengan tu. Imam Suyuti kata kalau nak balik, pegang tangan aku, pejam mata, ikut aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 langkah, celek, duduk Mesir. Itu karamah Imam Suyuti. Imam Suyuti habangkan murid dia tu, hang jangan cerita kat siapa yang Allah bagi kat aku buat lagu ni, melainkan setelah aku mati. Masa hidup dia habang kawan. Maka selepas dia mati, murid itu cerita dan dicatat dalam kitab nama Syazaratuz Zahab. Mukjizat kepada para nabi kadang-kadang diberikan perkara luar biasa seumpama itu kepada para wali. Akhirnya Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah karang satu kitab 2 jilid tajuk Jami' Karamatil Awliya,
himpunan keramat-keramat wali Allah. Imam Nawawi sebut dalam Syarah Sahih Muslim, aku kaji mukjizat Nabi SAW lebih daripada 1000 mukjizat yang dijumpai dalam hadis sahih. Hadis sahih lebih dari 1000. Banyaknya mukjizat. Lalu ulama kata ilmu yang berkait dengan Nabi SAW yang pertama ilmu syama'il, ilmu tentang rupa paras baginda. Kita kenal pelakon yang kita minat, penyanyi yang kita minat, rupa paras Rasulullah kadang-kadang kita tak kenal. Kena mengaji kitab tu baru kita kenal rupa paras Nabi SAW.